Salam dihulur, kasih diterima. Agar ikatan terjalin mesra. 7 hari Ramadan menjelma. Tingkatkan amalan, hadkan selera. Balas. Ziarah umrah di kota Madinah. Singgah santai di ladang kurma. Ramadan pasti membawa barokah, membawa rahmat kita bersama. Cantik. Borak tengah lapar, nama acara. Bukan 100 meter. Bicara santai, topik semasa. Tak kering gusi, gelak ketawa. Penuh terisi ilmu di minda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Azwan, Piyu Amin dan juga Atu Zero untuk Borak Tengah Lapar. Hari ini hari yang ke-7 kita bersama. Bila tiba Ramadan ni kan, dalam banyak-banyak kuih dekat atas, dekat muka bumi ni, kuih apa yang menjadi pujaan atau apa yang membuka selera Ustaz dan juga Atu? Ustaz, kuih apa Ustaz? Saya nama kuih ni fail lah sikit. Tapi rupa dia macam rupa dia dia macam bulat-bulat, lembik-lembik gitu. Bulat-lembik. Obo-obo. Oh, lain macam kuih Ustaz ni. Obo-obo. Dia manis-manis. Manis-manis. Onde-onde. Onde-onde. Ente tahu lah itu onde-onde. Kalau macam saya, kuih bulan puasa yang memang wajib saya makan setiap berbuka. Okey. Kuih ni, orang cakap apa? Kuih alamak. Kuih badak berendam. Oh, sejuk. Sejuk Bayangkan badak tu tengah berendam. Badak tu tengah berendam. Seksinya. Seksinya. Makan separuh saja. Jadi topiknya hari ni, Atu, okey, Ustaz, apa topik kita? Kita nak berbicara ini mengenai sabar itu separuh daripada iman. Sabar. Separuh je ni. Sebelum tu awak ada hantar makanan Tak. Bukan. Tengah hari tadi ada orang order. Saya risau ni bulan puasa tengok macam ni. Ada order tadi namanya Piyu. Macam awal sangat je tu. Okey, jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan lah orang kata maksud sifat sabar ni dari sudut Islam, Ustaz. Okey, sifat sabar ni dia duduk dalam sifat mahmudah. Sifat yang terpuji yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita seringkali tanamkan dalam diri kita. Sebab itu dalam Quran Allah Taala kata bila ada macam-macam masalah, bila banyak-banyak serabut dalam hidup kita, kalut kita ni, Allah Taala kata fasta'inu bis-sabri was-salah. Dan carilah ketenangan dalam hidup kamu. Bantulah hidup kamu ni dengan sabar dan solat. Sabar tu dulu. Kita boleh solat. Sebab kalau kita tak boleh sabar, kita solat dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita bengang, solat kita pun takkan tenang, betul tak? Betul. Jadi kesabaran itu maksudnya ketenangan jiwa. Dan orang yang sabar ni bukan bermaksud dia kalah tau. Bukan maksud dia mengalah, tetapi dia sedang merancang sesuatu untuk yang lebih baik. Masya Allah. Macam lagu Raihana. Iman tak dapat diwarisi. Tapi pemarah tu pun diwarisi daripada keturunan kan. Macam kadang-kadang kan. Macam kita punya orang-orang dulu lah. Dia panas baran. Dia tengok orang atas, dia tengok ayah dia, atuk dia pemarah, tak sabar, hempah-hempah barang. Dan benda tu bukanlah melalui DNA darah kita, tapi melalui DNA penglihatan. Dia tengok macam tu kot cara kita nak berinteraksi dengan mak ayah, dengan perempuan, dengan isteri dan sebagainya. Dan akhirnya dia buat pula dekat orang lain. Maksudnya didikan daripada awal lah. Daripada awal tu kena jaga. Maknanya sabar tu anak-anak dah boleh tengok dah. Okey, sebab tu kita sebagai ibu bapa ni tunjuk contoh yang baik ke anak-anak kita kan. Dan nanti salahkan DNA pula. Tapi bagi Ustaz, itu melalui penglihatan. Okey, dan sekarang ni kita nak berehat seketika sebab kita pun nak lihat juga ni. Lihat persembahan live kita dengan The Katira Band bersama lagu mereka Iris. Kau masih ku cintai sungguh dari awal dulu hingga hari ini. Aku pasti, yakinnya pasti, kaulah satu untukku. Oh, kau masih dewi hatiku. Sungguh biar sejuta tahun
terpadam sangsimu. Cintaku, jika kau lihat tingginya awan, takkan tercatat tinggi cintaku. Hanya hatiku tahu apa mahuku, dan duniaku pastinya milikmu hingga ke akhir hayatku. Oh, oh. Cintaku, jika kau tanya pada bintang, gemilauan sinar takkan hilang. Akan aku sinari duniamu, moga terpadam sangsimu. Oh, cintaku, jika kau lihat tingginya awan, takkan tercatat tinggi cintaku. Hanya hatiku tahu apa mahuku, dan duniaku pastinya milikku hingga ke akhir hayatku. Oh, kau masih ku cintai sungguh. Dari hari pertama kau ku nikahi, aku pasti, yakinnya pasti, engkau milikku. Borak dengan lapar, borak dengan lapar, borak dengan lapar, borak dengan lapar. Borak Tengah Lapar. Yang masih bersama. Oi, terus kenyang Apa awak buat tadi masa dia orang menyanyi tadi? Hari ini topiknya masih mengenai sabar itu separuh daripada iman. Ya, betul. Jadi saya tidak sabar untuk mengemukakan soalan ini, soalan yang seterusnya Ustaz. Ketika kita berdepan dengan dugaan seperti kematian ataupun kemalangan yang tidak dijangka, ucapan yang sering diucapkan ialah sabar, tenang. Mungkin orang cakap itu mudah, tapi bagi yang tengah melaluinya itu, macam mana kita nak bagi betul-betul dia Nak dapat kekuatan kekuatan kembali. tu. Ya, Macam betul. mana, Ustaz? Sebenarnya betul, itu adalah kata-kata nasihat yang orang sampai kepada kita. Dan kalau orang kata kat kita sabar, kita tak boleh kata kat dia yang tak ada benda lain ke, engkau tak laluinya. Sebab itu ialah benda yang dia akan sebut. Takkan dia nak kata seronok lah, senyum lah. Tak boleh pula, tak ada adab kan. Dan memang betul, bila orang cakap kita suruh sabar. Ada kala orang kata bila kita ditimpa dengan pemergian insan yang kita sayang, sabarlah. Dan mungkin ada orang anggap sabar dengan keadaannya dia tak perlu menangis. Dia tahan daripada menangis. Okey. Sebenarnya itu lagi menyakitkan. Sabar dalam keadaan dia meluahkan. Dia menangis lah. Dalam keadaan dia menangis, dia sedih. Dan lepas tu dia akan dapat ketenangan. Dan bukan berpanjangan kesedihan dia. Jadi bila kita melalui satu-satu keadaan, satu-satu masalah, dia betul kita sabar. Tapi sabar itu adalah satu rancangan untuk meneruskan kehidupan seterusnya. Bukan sabar itu melemahkan kita. Dan memang Nabi SAW sebut orang yang kuat bukan orang yang pandai bergusti, menang bergusti, tapi orang yang boleh menahan kemarahannya ketika dia dalam kemarahan yang terlampau dahsyat. Maknanya dia sabar, dia betul-betul faham bahawa kalau dia membalas kejahatan dengan kejahatan, dia tidak mendapat apa-apa keuntungan. Jadi sebab itu kalau kita diberikan ucapan sabar, kita terima dengan baik. Dan maksud sabar itu bukan saja lemahkan diri kita, tapi untuk dapatkan kekuatan. InsyaAllah. Yang kuat tu orang dapat menahan marah dia Ustaz. Ya, betul. Jangan tiba-tiba ada orang cakap angin Paiti datang lah. Apa tu Paiti? Paiti macam apa yang Korea? Paiti. Paiti, kesamida. Itu pasukan sorak. Yang ini apa yang maksudnya Paiti ni? Angin Taufan. Yang itulah. Awak jangan bagi saya marah. Sabar Separuh daripada iman. Separuh saja sabar. Sabar dia. Marah balik.
Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh cadangkan kepada kami ni antara kaedah-kaedah untuk kita menahan ataupun bersabar ni Ustaz. Betul. Kaedahnya. Kita sebenarnya sabar ni dia bukan sekadar separuh daripada iman saja, bukan sekadar itu, tetapi sabar ni adalah akhlak bagi seorang Muslim. Lagi-lagi bulan Ramadan ni, bulan puasa, orang semua nak cepat, nak pergi kerja cepat. Ni kejap lagi nak balik, kejap lagi ni jam. Kan sebab orang semua keluar awal serentak nak pergi cari parking dekat bazar Ramadan. Tak jumpa. Ada orang pula dia bila dah beli barang-barang macam-macam dia masuk kereta. Kita dah tunggu dah ni. Dia masuk kereta bukan dia boleh terus jalan. Dia nak kena letak dulu air supaya tak tumpah. Betul. Apa ni minyak tak kena dekat cushion. Barulah dia keluar. Kita tengok apa ni ton. Kita puasa ni. Jadi kat situ tidak mencerminkan akhlak kita. Saya suka dengan perkataan akhlak. Sebab kalau mencerminkan sabar mungkin orang faham sabar biasa, tapi akhlak seorang Muslim dia bukan sekadar sabar tetapi dia ada toleransi, ada harmoni. Jadi di situlah bermulanya percambahan daripada maksud sabar. Jadi kalau kita melalui hidup ini dengan penuh kesabaran, kita mendahulukan orang lain daripada kita, insya-Allah semua jadi beres. Ada tak kisah-kisah sejarah Islam yang apa orang cakap untuk jadikan kita motivasi pasal kesabaran ni, keagungan kesabaran ni? Okey, sabarnya satu orang dia beribadah dengan satu ibadah yang cukup hebat, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sebahagian menganggap bahawa lafaz-lafaz tasbih ni sekadar tasbih zikir biasa. Rupanya dia boleh memakbulkan doa. Satu orang yang selalu beristighfar, selalu bertasbih, dia berimpian satu ketika dahulu dia nak berjumpa dengan idola dia. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu pengasas bagi mazhab Hanbali lah. Jadi dalam keadaan tak dijangka, tak macam mana dia sesat satu kampung dan dia perlu berteduh, orang yang offer dia untuk tidur dekat rumah itu adalah rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak sedar, dia tak tahu. Rupanya bila dia tidur, dia bangun, dia tengok dan orang tu kenalkan diri dia, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya doa dan tasbih yang dia buat tadi, dia sabar dengan hajat dan cita-cita dia, Allah makbulkan. Allahu Akbar. Jadi bersabar dengan hajat yang kita doa, bersabar dengan permintaan yang kita minta daripada Allah, itu juga satu tahap keagungan yang sabar paling tinggi. InsyaAllah Tuhan akan berikan pada waktu yang tepat, pada masa yang tepat dan juga pada keadaan yang sesuai dengan hidup kita. Besar hikmah bersabar tu Ui, Ustaz. besar. Sabar je, sabar. Sabar. Dan apa kena bersabar, kena tahu lebih banyak lagi sebab kejap lagi kita kembali bersama PU Amin juga Atu Zero. Sekarang jom kita bersama dengan The Katira Band dengan lagu mereka Mungkin Nanti. Ya, Peter Pan. Ya. Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah, lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin, saat semua di sini.
lapar. Masih bersama kami bertiga, saya Putra Azwan, PU Amin dan juga Atu Zero. Kita nak kongsikan trivia untuk hari ini Ayo. mengenai sabar, di mana sifat sabar ni sebenarnya merupakan satu sifat yang cukup hebat sehingga kan Allah menyebutnya dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Tapi ayat yang paling hebat sekali dan pasti digunakan oleh sesiapa sahaja, iaitu apabila Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang maksudnya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi pastinya sabar juga merupakan kekuatan bagi jiwa orang mukmin. Itu trivianya tu. Itu saya setuju. Dan kita terus kepada kita punya soalan. Silakan tu. Kadang-kadang ni kan orang kerja customer ni kan macam-macam karena dia jumpa. Betul. Padahal bukan salah dia cuma melakukan tugas. Ya. Tapi dia memang kena maki bertubi-tubi. Kalau time puasa lagi lah. Ya Allah Akbar. Macam mana Ustaz punya nasihat ni untuk orang-orang yang kerja customer service ni, terutamanya. Saya pun dulu pernah kerja customer service 1 hari saja. Sebab orang tak faham saya cakap. Orang tu pula yang sabar. SQ? Excuse me. Okey, baik. Sebenarnya kita kena faham itu kerja kita lah. Tuntutan kita, dan setiap kerja ni ibadah dan ada pahala. Dan kadang-kadang orang anggap customer service ataupun executive customer service ni dia tempat untuk kita luah perasaan. Kita boleh provoke dia, kita boleh torture dia. Dia manusia. Kan ada akhlak dan adab kita untuk berinteraksi dengan manusia. Betul. Dia bukan robot. Yang robot tu yang memang dah rekod siap-siap tu, nombor yang dah panggil. Yes. Itu tak apalah kan. Kita marah macam mana pun dia tetap jalan je. Jadi kita kena faham dia manusia, dia ada perasaan, dan kalau dia doa yang tak baik untuk kita macam mana? Dan bagi orang yang bekerja di customer service tu, setiap apa yang sampai pada kita, kita niatkan untuk kebaikan. Kalau orang cakap yang tak baik kepada kita, orang torture pada kita, kita diam kejap je, kita tahan kejap, nanti dia letak, hilang lah. Betul. Dan tak semua orang yang call kita tu nak torture kita. Mungkin ada orang cakap dengan nada yang baik, nada yang lembut. Jadi kita kena tengok jugalah, yang baik pun kita ambil, yang buruk tu kita tolak jauh-jauh. Betul Ustaz. Jadi Ustaz, Ramadan ni kita tahulah Ramadan ni bulan penuh kesabaran. Jadi bagaimana kesabaran ni Ustaz ataupun sabar ni dia memainkan peranan penting untuk membentuk jiwa dan juga rohani dan juga jasmani kita ni Ustaz. Peranan Dalam Quran Allah Taala sebut simple dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaw wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah Taala uji kita dengan ketakutan, kehilangan keluarga, rosak tanaman, kita tak ada job contohnya kan, ataupun kita diuji dengan dulu bencana. Macam-macam ujian ni Allah Taala kata hujung sekali Allah Taala sebab apa? Wa basyiris sabirin. Pegang sungguh-sungguh dan bergembiralah orang yang sabar. Kita rasa tak logik. Dia dah ditimpa dengan macam-macam azab, macam-macam bencana, musibah dunia. Tiba-tiba Allah Taala kata bergembiralah. Apa maksud pada perkataan gembira itu? Maksudnya ganjaran yang tersedia untuk kita. Ganjaran untuk orang yang sabar. Dan orang yang sabar macam saya sebutkan tadi, dia tak akan sia-sia kesabaran dia. Pasti akan dibalas dengan sesuatu yang lebih besar yang dia anggap mungkin tidak di dunia, tapi akan di hari akhirat dia akan dibalas. Seorang ibu yang sabar mendidik anak dia, seorang isteri yang sabar dengan suami dia, suami yang sabar dengan isteri, majikan yang sabar dengan staff yang sabar dengan bos dia. Jadi setiap kesabaran tu ada titik ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan. Sebelum kita nak dengar kesimpulan daripada Ustaz Amin ya, ni Ustaz ada sahabat KLFM kita ni tanya, dia kata kenapa bila Ramadan dia rasa macam ada kekuatan untuk dia bersabar. Tapi kalau bulan tak Ramadan dia macam sikit-sikit nak mengamuk. Dengar radio iklan dalam radio pun rasa nak mengamuk. Dengar horn dalam radio mengamuk. Itu cakap pasal saya kan? Bukan. Dia sahabat KLFM. Sahabat KLFM. Ya ke sahabat? Dia nama dia A3. Bukan. Ustaz, silakan Ustaz. Okey, sebenarnya sebab persekitaran kita lah. Persekitaran kita semua orang baik. Bukan di tempat kita je, bahkan kalau kita tengok di negara Arab. Saya ada pengalaman duduk sana lama. Jadi kalau hari biasa, orang Arab ni dia memang suka main horn lah. Tadi kebetulan horn kan. Sikit-sikit horn. Tak ada sebab pun horn. Kita kalau saja horn je memang mengamuk ah. Betul. Dia saja jalan ten menjadi bising lah horn tu, jadi satu budaya. Tapi bila masuk bulan puasa, orang dah tak main horn dah. Maksudnya minima. Bunyi tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi sebab apa? Bulan puasa tu persekitarannya semua orang dididik untuk jadi sabar, untuk jadi baik, untuk relax, untuk cool kan. Jadi kebetulan memang itulah Tuhan minta untuk kita belajar. Sebab itu adanya Ramadan.
Kan kalau tak ada puasa nanti bila masa pula kita nak didik hati kita untuk sabar, betul tak? Jadi Okey. kita syukurlah dengan persekitaran yang ada. Kalau boleh kita sambunglah momentum tu sampai tahun-tahun yang lain. Bulan-bulan yang lain. Okey. Itu sebabnya Ustaz je. Betul. Kita macam kekuatan bersabar tu tinggi. Sebab je kan? semua orang buat benda yang sama kan. Okey. Baik, ini Ustaz, kesimpulan Ustaz untuk topik kita sabar itu separuh daripada iman. Hilang sabar saya. Tengok separuh tadi. Separuh. Separuh sabar, separuh marah. Ah. Okey, baik. Yang pertama sekali, dalam dunia ni kalau kita cuba untuk marah ataupun cuba untuk mengamuk dengan sesuatu perkara disebabkan kekalahan kita kena ingat satu perkara. Menang tak menang semua. Ya. Kalah tak kalah semua. Betul. Dan kehilangan kita hari ini bukan bermakna akan datang juga kita rugi segala perkara. Dan bermaksudnya hari ini kalau kita ditimpa dengan musibah, ujian, satu je sabar, kita redha dan kita bergerak move on ke hadapan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Kalau kita sabar, redha, kita biar saja seumpama kita ni dihina, tak ada nilai, itu pun bukan maksud sabar yang sebenar. Okey. Sabar ni waktu rehat sebentar, waktu rest yang seketika untuk kita bergerak, berfikir apa aku nak buat untuk akan datang. Apa benda yang boleh menyebabkan aku lebih kuat. Itu sabar yang sepatutnya. Bukan sabar ni sabar nanti kau bila aku dah ada nanti aku lawan kau balik, aku bantai kau balik. No, bukan itu sabar. Sabar bukan maksud membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan balas dendam. Okey. Tapi sabar ni waktu sengkang yang terbaik untuk Tuhan minta kita berfikir, untuk kita plan apa yang terbaik untuk masa hadapan. So sabar bukan bermaksud lemah, tapi sabar adalah kekuatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, itu Ya. pula kesimpulannya. Kesimpulan tu kita kena dengar kesimpulan tu. Betul. Kesimpulan saya simple, saya senang. Sabar tu pun jangan disalah tafsir lah. Kadang macam saya dulu sabar tu saya salah tafsir. Contohnya dulu masuk sekolah pukul 6. Okey. Saya sabar, saya masuk pukul 7. Saya salah tafsir dekat situ. Rupa-rupanya bukan sabar yang macam itu. Bukan sabar macam tu. Jadi jangan salah tafsir. Cikgu tanya 9 tambah 1, saya cakap 8. Kenapa 8? Sabar, tak lama Sabar. lagi 10. Salah tafsir. Jadi bermaksud di sini kalau sabar tu ibarat macam saya cakap lah, sabar tu jangan kita membalas kejahatan tu dengan kejahatan. Ya, betul. Sabar tu kita lupakan. Insya-Allah kesabaran tu akan ustaz saya cakap kesabaran tu akan dibayar di akhirat nanti. Ui, betul lah. InsyaAllah. Betul. Alhamdulillah. Tapi sabarlah kan. Sabar. Sabarlah. Sabar ya tuan doktor, jangan pusing-pusing. Sabar, jangan pusing lagi. Jadi sabar tu itu ada. Jangan salah maksud. Jangan salah erti sabar tu. Bukan sabar tu maksudnya masuk pukul 6 pergi pukul 7. Itu bukan sabar. buat cikgu kita hilang sabar pula. Jangan bagi orang hilang sabar. Itu pun tidak boleh juga sebenarnya kan. Kalau boleh kita janganlah mencari ruang untuk membuat orang tu hilang sabar. Lagi contohlah bulan puasa ni bulan untuk kita tambah pahala. Jadi kita buat pula benda-benda yang buat orang hilang sabar. Janganlah. Tidak. Janganlah. Ya, jadi gunakanlah Ramadan ini untuk waktu yang paling baik untuk kita mendidik rasa InsyaAllah. sabar kita Ustaz. Betul. Ya? Seperti Betul. Ustaz beritahu tadi. Baik, jadi apa pun semoga anda semua terus bersabar, kekal bersabar bukan Ramadan juga, tapi lepas Ramadan pun Syawal InsyaAllah. semua pun sabar juga. InsyaAllah. Seperti kami sentiasa bersabar. Jadi Ya. esok sabar juga bersama kami lagi untuk Borak Tengah Lapan episod seterusnya. Jadi jumpa esok bersama saya Putra Azwan, PU Amin dan juga Atu Zero dalam Borak Tengah Lapan. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Tengah Lapan.